Salam sejahtera kepada doktor dan rakan sekursus saya. Nama saya Lim Hong Zhe dari kumpulan 14. Manakala rakan kumpulan saya yang lain terdiri daripada Tesha Lerni, Nur Izzah, Noor Aina, dan juga Muhammad Faiz. Hari ini, kumpulan saya akan berbincang tentang tema Malaysia Prihatin dengan tajuk spesifik Perpaduan Kunci Keharmonian dan Kemerdekaan. Sebagai pengenalan, Hari Kemerdekaan Malaysia disambut oleh semua rakyat negara kita pada 31 Ogos setiap tahun untuk memperingati kemerdekaan dan kebebasan Malaysia daripada penjajahan. Hari yang bermakna ini ditandai dengan pelbagai upacara dan perayaan seperti perarakan, pertandingan dan sambutan lain-lain. Selama ini, yang memainkan peranan yang amat signifikan sebagai kunci perdana perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat Malaysia Prihatin kita hari ini. Dan sekarang, rakan-rakan saya akan menghuraikan tajuk kami ini mengenai perpaduan dengan lebih banyak contoh lain. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Noor Aina binti Muhammad Rosli dan tajuk saya adalah peranan penting Tunku Abdul Rahman dalam mencapai kemerdekaan. Pada awal pimpinan beliau memikul satu tanggungjawab yang sangat besar, iaitu menyatu padukan kaum-kaum yang berada di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Antara kejayaan Tunku Abdul Rahman adalah menyatukan tiga parti politik yang berbeza kaum, iaitu MCA, Pertubuhan Cina Tanah Melayu, MIC, Kongres India Tanah Melayu dan UMNO menjadi satu parti politik dan telah memperoleh kemenangan. Hal ini telah menyebabkan kata sepakat mudah untuk dicapai kerana sebelum pembentukan parti ini, setiap parti mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Pelbagai isu kerakyatan telah dibangkitkan, antaranya adalah hak-hak orang Melayu, bahasa kebangsaan, pelajaran kebangsaan dan juga agama rasmi. Setelah kesepakatan telah dicapai, rombongan pertama ke London telah dibawa iaitu pada tahun 1954 tetapi gagal. Selepas pilihan raya umum diadakan, Parti Perikatan sekali lagi membawa rombongan ke London yang diketahui oleh Tunku Abdul Rahman, namun sekali lagi mereka telah gagal. Sekali lagi, Tunku Abdul Rahman telah mewakili rombongan ke London untuk berdiskusi mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. Perwakilan ini terdiri pada 4 orang Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil perikatan supaya dapat meyakinkan kerajaan British untuk menetapkan tarikh kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Hasil usaha keras Tunku telah membuahkan hasil di mana bendera Tanah Melayu berjaya dinaikkan pada tanggal 31 Ogos 1957 dan perkataan merdeka telah dilaungkan di Stadium Merdeka dan disambut baik oleh ribuan rakyat yang berada di stadium maupun yang mengikuti melalui pautan radio. Tunku menyokong aspirasi perpaduan dalam kepelbagaian. Beliau merupakan seorang perunding dan pendamai dan juga telah berjaya menyatukan masyarakat yang berbilang kaum dan berlainan agama di bawah satu parti politik. Antara perkara yang kita boleh jadikan teladan adalah peristiwa 13 Mei 1969 di mana peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya perpaduan antara kaum supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan bersatu padu dan dalam keadaan yang harmoni. Saya akan membentangkan tentang cabaran mengekalkan kemerdekaan negara. Cabaran pertama ialah mengekalkan perpaduan. Seperti yang kita tahu, masalah perpaduan kaum merupakan salah satu cabaran dalam mencapai kemerdekaan sejak dari dulu. Misalnya, semasa penjajahan orang asing, penjajah sengaja mewujudkan jurang antara kaum, iaitu Melayu, Cina dan India yang berlandaskan pecah dan perintah dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, penempatan dan lain-lain. Jurang ini telah mewujudkan penisahan kaum dalam pelbagai faktor dan telah menyebabkan masyarakat mengalami kesukaran mencapai kemerdekaan. Cabaran kedua ialah dasar politik. Tidak dinafikan parti politik diwujudkan untuk kepentingan kaum sendiri. Namun begitu, politik yang berstruktur sebegini memberi halangan dalam pembentukan nation.
Contohnya, kita dapat melihat kini terdapat beberapa buah parti yang taksub kepada sesebuah bangsa dan agama sehingga boleh menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Justru, perkara sebegini sedikit sebanyak dapat menimbulkan budaya resis sekaligus akan melumpuhkan prinsip kemerdekaan negara. Akhir sekali, kurangnya aspek sosial yang baik antara kaum lain. Umumnya mengetahui bahawa Malaysia merupakan negara yang berbilang bangsa. Jadi sebagai rakyat Malaysia, perkara sebegini amatlah penting untuk dielakkan kerana komunikasi merupakan salah satu peranan terpenting dalam perpaduan negara. Masalah sosial juga boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham dan pergaduhan antara kaum yang boleh mencetuskan budaya resis dan tidak menghormati kaum dan agama. Justru perkara ini mestilah dititik beratkan agar kemerdekaan dapat dikekalkan supaya Malaysia dapat menjadi negara yang kekal, harmoni dan bersatu padu. Selamat cuaca saya ucapkan kepada Encik Muhammad Ismandi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Deshalni Elakulun, nombor kad matris 289268. Jadi saya hari ini akan bentangkan mengenai langkah-langkah yang boleh diambil oleh kita, terutamanya generasi muda, untuk mengekalkan perpaduan negara. Antara langkah yang boleh diambil adalah dengan menubuhkan sistem pendidikan berteraskan kebangsaan. Ini adalah kerana apabila murid-murid dapat belajar di sekolah kebangsaan, mereka dapat berinteraksi dengan kaum-kaum lain, agama lain, murid-murid kaum-kaum lain, dan juga tanpa disedari mereka boleh mengeratkan hubungan mereka. Mereka akan mendapat persefahaman daripada kalau dididik daripada mereka kecil lagi. Selain itu, kita juga boleh melakukan aktiviti sukan untuk mengekalkan perpaduan negara. Sebelum menghantar para atlet negara kita untuk bertanding di negara luar, kita akan membina sebuah kumpulan di negara kita sendiri dan melatih para atlet kita di sini. Ketika inilah kita boleh melihat para atlet kita memberikan kerjasama dan juga mereka akan mendapat pendapat yang baik terhadap antara satu sama lain. Langkah yang ketiga dan yang paling penting adalah untuk menghormati kepercayaan kaum lain. Oleh kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, kita juga mempunyai banyak dan pelbagai perayaan. So masa inilah kita actually boleh melawat kita punya saudara daripada kaum lain ke, atau memberi kata-kata positif kepada mereka. Benda ini bukan sahaja dapat menambahkan pengetahuan dan ilmu kita, tetapi ia juga akan membantu untuk kita hidup di negara ini secara aman dan damai. Akhir sekali, kita hendaklah menghindarkan diri kita daripada membuat perbuatan yang boleh menyakitkan kaum lain ataupun rakan anda daripada kaum lain. Setiap kali bila kita buka social media pun pasti kita boleh lihat at least ada satu kes isu sensitif yang tengah berlaku pada ketika itu. Apa yang kita boleh buat adalah untuk tidak melibatkan diri dalam perkara tersebut, kerana perkara itu akan hanya membuatkan isu sensitif tersebut untuk menjadi besar bila kita melibatkan secara langsung dalam perkara tersebutlah. So dia bukan semua orang jahat. Ya, kerana setitik nila rosak sebelanga susu. So itu sahaja. Kemerdekaan telah meninggalkan pelbagai kesan positif terhadap generasi selepas merdeka. Antara kesan positif yang ditinggalkan kesan daripada kemerdekaan ialah dapat memupuk semangat perpaduan dalam diri masyarakat. Malaysia terdiri daripada rakyat berbelah kaum, agama, bangsa, adat istiadat dan budaya. Tambahan pula peristiwa rusuhan antara kaum pada 13 Mei 1969 telah menunjukkan bahawa betapa pentingnya semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbelah kaum di negara ini untuk terus hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu antara satu sama lain. Antara kesan positif semangat perpaduan kepada masyarakat ialah dapat mengekalkan keharmonian dan mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain. Nilai murni seperti saling bertolak ansur dan bekerjasama antara satu sama lain dapat menguatkan lagi perpaduan antara kaum. Secara tidak langsung, ianya juga dapat mengelakkan ancaman daripada luar
dan melahirkan masyarakat yang bersemangat patriotik, kesan daripada kesepakatan yang dibina. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat meninggalkan kesan yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan. Hal ini kerana semangat persatu padu dapat menimbulkan satu suasana yang positif dan selamat kepada semua orang. Konsep Satu Malaysia seperti yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 dengan tidak membeza-bezakan antara kaum dapat mengelakkan diri daripada berlaku dan perselisihan faham dan menjadikan kita lebih beramah antara satu sama lain. Dari aspek pelaburan pula, suasana negara yang aman dan harmoni tanpa perselisihan faham antara rakyat berbilang kaum, agama, bangsa dapat membawa kepada suatu suasana politik yang stabil di Malaysia. Perkara ini dapat menarik lebih ramai pelabur untuk melabur di Malaysia, lantas dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Sebagai kesimpulan, setiap rakyat perlu berganding bahu serta bekerjasama dalam inisiatif memelihara dan melindungi kemerdekaan, kesejahteraan dan kedaulatan negara agar kita semua dapat hidup bersama dalam suasana positif, aman damai dan harmoni dalam tanah air kita. Itulah sahaja untuk pembentangan kami hari ini dan saya harap doktor menikmatinya. Terima kasih banyak dan selamat berjumpa lagi.